Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili pasukan ITKON akan memperkenalkan projek kami iaitu UTOT at Taksir. Projek ini merupakan projek inovasi KIK Prima, bidang inovasi penyampaian perkhidmatan kategori penciptaan keberhasilan kecekapan agensi. Ini merupakan ahli-ahli pasukan ITKON yang terdiri daripada 9 orang dan penglibatan pihak pengurusan projek ini yang dilaksanakan mendapat punca kuasa daripada pihak pengurusan IAB dan juga IABCU yang menunjukkan bahawa pihak pengurusan begitu cakna dengan kekangan masa tenaga pengajar dalam memantapkan kemahiran mentaksir tugasan peserta khusus. Pihak pengurusan IABCU juga amat menyokong pembangunan inovasi dalam jabatan sesuai dengan petunjuk prestasi pihak pengurusan yang turut menyanarakan bilangan projek inovasi dalam perancangan tahunan. Garis masa kemajuan projek bermula sejak November 2020 dan berlanjutan sehingga kini. Projek ini begitu signifikan dengan fungsi jabatan iaitu Pelan Induk Kecemerlangan berkait dengan keberhasilan utama latihan dan pembangunan sub-KRA pembangunan individu, objektif peningkatan kualiti penyampaian pensyarah dalam sesi latihan. Begitu juga dengan piagam pelanggan. Ia berkait dengan perkara 14 iaitu memastikan semua staf dapat peluang mengikuti latihan sekurang-kurang 7 hari setahun di mana hasilnya nanti akan menyahut kepada perkara kedua iaitu memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta berpuas hati dengan pengendalian sesi latihan oleh pensyarah. Maka dengan ini, dia juga berkait rapat dengan mandat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkait dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bertepatan dengan ajakan kelima dan ketujuh. Begitu juga dengan dasar revolusi perindustrian 4.0 negara yang berkait dengan sektor pendidikan di mana kita akan meningkatkan kemahiran dan latihan kemahiran tenaga pengajar untuk memanfaatkan teknologi. Ekosistem realiti semasa pula, seperti yang terpapar dalam video sebentar tadi, isu multitasking menyebabkan golongan profesional mengedepikan pembangunan profesional. Maka IAB perlu mengubah reka bentuk sesi latihan daripada sinkronus kepada asinkronus. Dan ini disambut baik apabila kita membuat tinjauan dalam kalangan pensyarah-pensyarah yang akan mengajar modul 4.4 di mana 76.4% daripada mereka mengaku bahawa mereka menjalankan lebih daripada 2 tugas pada satu-satu masa. Dan daripada bilangan itu, 46.4% menyatakan bahawa mereka sukar memberi tumpuan jika multitasking berlaku. Maka dengan itu, projek ini dipilih bermula dengan sesi brainwriting iaitu beberapa isu telah dikenalpasti dan disenaraikan. Daripada isu-isu ini, kami telah menjalankan analisis SMART untuk memilih satu daripada isu yang paling kritikal yang terdapat dalam senarai tersebut. Dan isu tersebut adalah kurangnya komitmen padu pensyarah dalam usaha meningkatkan profesionalisme penyampaian sesi latihan. Untuk mendalami punca ataupun mengetahui punca sebenar kepada isu ini, satu temu bual empati dijalankan kepada 3 orang pensyarah. Dikenalpasti pain point daripada pensyarah ini adalah kebimbangan tentang kandungan baharu modul ini dan dengan cara pembelajaran dalam talian serta multitasking, dan mereka bimbang bagaimana kemahiran itu akan disampaikan kerana ia begitu kompleks. Dan mereka mahukan di sini adalah satu TOT dorongan kendiri yang fleksibel kepada masa. Seterusnya kita menjalankan analisis 5W1H untuk mendalami punca tersebut. Maka dapatlah dirumuskan bahawa isu kritikal untuk projek ini adalah kurangnya komitmen pada pensyarah dalam usaha meningkatkan profesionalisme penyampaian sesi latihan, dan punca sebenarnya ada terbahagi kepada 5 iaitu tiadanya bahan bantu belajar untuk 12 kitaran pemufakatan, tiadanya alat mudah untuk mengukur kompetensi yang dicerap di dalam 12 kitaran itu, dan yang ketiga tidak tahu rujukan yang relevan yang terdapat dalam e-cafe. Yang keempat, rakaman sesi latihan yang terlalu panjang di dalam e-cafe, dan yang kelima, sesi TOT dalam talian yang bertindak dengan kerja hakiki. Jadi sasaran yang kami
senaraikan di sini ada 4, iaitu yang pertama tentang bahan bantu belajar, yang kedua rubrik pentaksiran, yang ketiga platform rujukan berstruktur, keempat bahan rujukan kitaran pemufakatan, dan impak yang kami sasarkan adalah sesi bersemuka dalam talian asinkronus yang lebih fleksibel masa, berstruktur dan terpandu. Tindakan penyelesaian, kami telah menjalankan sesi brainwriting iaitu yang menyenaraikan idea-idea untuk menangani isu tersebut, dan antara idea-idea yang kami senaraikan itu telah dikategorikan ke dalam secara affinity mapping, dan idea yang terpilih telah dianalisis menggunakan dot voting. Idea yang terpilih adalah yang pertama bahan bantu belajar, yang kedua rubrik perskoran, dan yang ketiga gerbang pembelajaran asinkronus. Okey, idea ini diperdalamkan dengan menggunakan Scamper. Okey, kita angkat ciri-ciri combine, iaitu kita menggabungkan pengetahuan dan kemahiran. Kita juga mengangkat substitute, iaitu kita cuba mengadakan sesi TOT daripada semuka kepada sesi yang semuka di luar talian. Dan juga kita cuba mengadaptasikan latihan maya itu mengikut kepada masa yang lebih fleksibel. 3 prototype projek UTOT at Taksir adalah yang pertama bahan bantu belajar, yang kedua rubrik pentaksiran, yang ketiga gerbang latihan dorongan kendiri. Okey, untuk prototype yang pertama, bahan bantu belajar, prototype ini telah dirintis mulanya kepada 30 orang pensyarah dan 5 orang pensyarah senior sebagai pemerhati. Maklum balasnya telah digunakan untuk testing dan telah ditambah baik dan digunakan semula dalam rintis yang kedua yang dijalankan ke atas 30 orang pemerintah sekolah sebenar, dan maklum balas daripada sisi rintis kedua ini telah menjadi titik tolak kepada penambahbaikan kepada prototype ini dan digunakan untuk pengumpulan data sebenar, dan data ini sebagai bahan pembelajaran iaitu skrip jawapan yang autentik di dalam UTOT at Taksir. Prototype kedua adalah rubrik pentaksiran dan masih lagi menggunakan medium pengujian yang sama, iaitu rintis yang pertama, rintis yang kedua, dan data dikumpulkan rubrik ini dan mendapat pengesahan muka daripada 5 orang pensyarah IABCU yang telah menggunakan gerbang latihan yang tersedia. Gerbang latihan tersedia itu telah menjalani pengujian kebolehgunaan, okey, dan alat yang kami gunakan adalah feedback capture grid. UTOT at Taksir telah mendapat perakuan daripada Google Educator Group Daerah Gombak yang dipengerusikan oleh pengurusi kepada Google Educator Group Asia Pacific, dan telah diakui bahawa ia adalah satu aktiviti pembelajaran menggunakan Google Apps secara asinkronus. Ini adalah pelaksanaan dan penggunaan produk di mana latihan pentaksiran menggunakan rubrik pentaksiran melalui gerbang latihan UTOT at Taksir oleh pensyarah modul 4.4 IAB Cawangan Utara. Keberhasilan projek. Outcome sasaran seperti yang kita nyatakan tadi, yang pertama bahan bantu belajar, kita sasarkan 1, kita memperoleh 1. Begitu juga dengan rubrik pentaksiran dan juga platform rujukan berstruktur. Bahan rujukan kitaran, kita menyasarkan 1 tetapi kita menghasilkan 2 seperti yang digambarkan di sini. Okey. Dua bahan rujukan kitaran dimaksud dalam medium audio visual dan satu lagi dalam medium teks. Impak sebenar di sini daripada proses kitaran pemufakatan yang terlalu abstrak dan kompleks, kita telah menghasilkan bahan bantu belajar yang berbentuk berstruktur dan lebih mudah untuk difahami, dan juga daripada tahap kesukaran memahami 4 kompetensi yang digabung ke dalam 12 langkah kitaran pemufakatan yang kompleks, kita telah petakan ke dalam rubrik yang lebih mudah menggunakan ikon berwarna. Yang ketiga, impak juga telah diperoleh daripada sesi TOT bersemuka dalam talian asinkronus yang lebih fleksibel masa, berstruktur dan terpandu, iaitu UTOT at Taksir. Outcome dan impak sampingan. Masa penyampaian untuk 12 langkah kitaran pemufakatan disasarkan selama 3 jam dan sememangnya kita menyampaikannya selama 3 jam. Untuk masa mentaksir satu skrip jawapan, kita menyasarkan 20 minit tetapi kita boleh mentaksir
untuk 15 minit. Masa diambil untuk mencari bahan yang sesuai, kita sasarkan 30 minit tetapi para peserta boleh mencapai 20 minit paling maksimum, tetapi ada juga yang boleh menggunakan hanya 5 minit untuk mencapai bahan. Baik, dari sudut impak pula, daripada data feedback capture grid yang diperoleh daripada penggunaan UTOT at Taksir, didapati ada 5 tema dapat maklum balas yang ditulis adalah video yang dipaparkan untuk 12 kitaran itu memudahkan pemahaman kitaran pemekatan, dan proses dan kaedah mentaksir juga berfokus dan tidak perlu lagi mengikuti TOT secara online bersemuka. Juga aktiviti di dalam UTOT at Taksir adalah interaktif dan fleksibel. Tahap ketersediaan teknologi dan proses, penyebaran produk dan proses inovasi ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, prosedur aplikasi interaktif yang diguna pakai dalam UTOT at Taksir boleh diguna pakai ke dalam lain-lain aktiviti pembelajaran untuk aktiviti asinkronus yang sesuai. Yang kedua, bahan bantu belajar dalam sub-modul 4.4 ini boleh diguna pakai di dalam kursus-kursus lain untuk tajuk pengurusan perhubungan luar. Yang ketiga, rubrik pentaksiran sub-modul 4.4 juga boleh digunakan untuk mentaksir satu proses untuk membina jaringan dan jalinan. Untuk tahap replikasi pula terbahagi kepada 4, iaitu usaha-usaha telah dijalankan untuk mendaftarkan produk ini di bawah Reka Cipta Perlindungan Harta Intelek, dan sekarang ini dah sampai ke tahap membuat akuan berkanun, dan proses ini sedang dijalankan lagi. Dan yang kedua, produk UTOT at Taksir telah digunakan sebagai aktiviti utama dalam TOT pentaksiran sub-modul 4.4 MPKI 2021, dan memo dalaman telah diedarkan dan sedang dijalankan. Yang ketiga, flyers telah disebarluaskan sebagai tujuan mempromosi penggunaan UTOT at Taksir. Dan yang keempat, perkongsian bersama guru-guru SIC, IPG dalam Google Educator Group GEG daerah Gombak telah diadakan pada 24 Julai yang lalu. Kesimpulannya, UTOT at Taksir merupakan satu projek inovasi yang kreatif, berimpak tinggi, pulangan nilai terbaik dan berdaya replikasi tinggi, dan dia dapat menyelesaikan isu serta mencapai objektif piagam pelanggan dan pelan induk pencemerlangan IAB. Sekian, terima kasih.